اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 59. Surat 59, baris yang ke-5 daripada bawah. Baris yang ke-5 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Naik ke langit dan difardu akan sembahyang, atau dibuat tajuk naik ke langit dan difardukan akan sembahyang. Naik ke langit inilah dipanggil Mi'raj. Mi'raj ni naik ke langit. Mi'raj ni asalnya naik dengan tangga, itu Mi'raj. Jadi Mi'raj tu naik ke langit. Isra berjalan malam daripada Mekah kepada Masjidil Aqsa. Itu Isra, berjalan malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa ni barulah naik ke langit daripada Masjidil Aqsa. Jadi Isra berjalan malam dengan naik burak. Burak ni adalah binatang daripada syurga yang menjadi tunggangan Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim AS pernah naik burak. Bukan Nabi SAW yang pertama-tama, bukan. Tapi burak ni binatang daripada syurga. Jadi Isra berjalan malam atas burak yang mana diiringi oleh Jibril dan Mikail. Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Ada menyatakan Jibril sebelah hadapan, Mikail sebelah belakang. Tapi maknanya hak Nabi Isra dan Mi'raj ini bersama dengan Jibril dan Mikail. Kita biasa dengarnya Jibril je lah. Mikail kita tak pernah dengar. Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Dan wajib kita i'tiqad. Dan wajib kita i'tiqad bahawa syariat dan hukum-hukum Nabi kita menasahkan hukum Nabi yang terdahulu. Barulah dan wajib kita i'tiqad pula bahawa Nabi kita beserta Jibril berjalan pada satu malam juga daripada Mekah kepada Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis. Baru cerita bab naik ke langit. Tajuknya naik ke langit dan difardukan sembahyang. Tapi dimulai dengan pembicaraan dan wajib kita i'tiqad bahawa syariat dan hukum-hukum Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam menasahkan hukum-hukum nabi-nabi yang terdahulu. Menasahkan mana membatalkan hukum-hukum nabi yang terdahulu, walaupun serupa syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariah nabi yang terdahulu, tapi tetap itu bukan syariah nabi yang terdahulu, itu syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah korban syariah Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syariah Nabi Ibrahim sudah dinasahkan, telah dibatalkan dengan syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita melakukan ibadah korban ni syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma serupa dengan syariat ibadah korban Nabi Ibrahim alaihissalam, serupa. Tapi bukan kita beramal dengan syariah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita beramal dengan syariah dan hukum-hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariah dan hukum-hukum Nabi yang terdahulu dinasahkan, dibatalkan dengan turunnya syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syariah Nabi ini kekal sampai kepada hampirnya hari kiamat. Sampai hampirnya hari kiamat syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam menjalani syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam, maka Nabi Isa akan mengambil hukum daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada menyatakan Nabi Isa alaihi salam akan belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nabi-nabi ni al-anbiya ahya'un fi kuburihim. Nabi-nabi ni hidup dalam kubur mereka. Maka ada menyatakan Nabi Isa alaihi salam akan pergi belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah mengatakan direct daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Isa akan beramal dengan syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila turun Nabi Isa alaihi salam, maka tidak ada lagi lah mazhab-mazhab, tidak ada lagi. Mazhab-mazhab tidak ada lagi. Beramal direct mengikut Nabi Isa alaihi salam yang mengikuti syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak mau beramal dengan pekoh, contohnya mazhab Syafi'i, tunggulah turunnya Nabi Isa alaihi salam, tak beramal dah dengan pekoh mazhab Syafi'i. Beramal dengan direct kepada Nabi Isa alaihi salam yang berhukum dengan syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada mazhab dah masa itu. Cuma turunnya Nabi Isa alaihi salam, jizyah sudah lagi tidak diterima. Dia sekarang 3, sama ada masuk Islam ataupun bayar jizyah, cukai kepala, kemudian tunduk di bawah kerajaan Islam. Yang ketiga, diperangi. Ini 3 pilihan pada orang kafir: masuk Islam, bayar jizyah, duduk di bawah kerajaan Islam, ataupun diperangi. Tetapi apabila turunnya Nabi Isa alaihissalam, hanya 2 pilihan: masuk Islam ataupun diperangi. Jizyah tidak akan diterima lagi selepas turunnya Nabi Isa alaihissalam. Adakah Nabi Isa dia ubah syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Sebab syariat Nabi sudah menetapkan seumpama tu, orang kafir masih lagi diterima jizyah. Tambah masuk Islam, tidak berperang, bayar jizyah. Kemudian Nabi sudah menetapkan bahawa jizyah ni akan diterima, sehinggalah turun Nabi Isa AS, jizyah tidak akan diterima.
Jadi apabila turun Nabi Isa AS, jizyah tidak diterima, itu syariah Nabi SAW, bukan syariah Nabi Isa. Kenapa sebelum tu jizyah diterima? Selepas turun Nabi Isa, jizyah tidak diterima. Hanya dua pilihan, sama ada masuk Islam ataupun diperangi. Hak masa Nabinya tiga, masuk Islam, bayar jizyah ataupun diperangi. Jadi turun Nabi Isa daripada tiga pilihan, jadi tinggal dua pilihan. Jizyah tidak diterima lagi. Adakah Nabi Isa syariat membatalkan syariah Nabi? Tidak. Itulah syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima jizyah sampailah kepada turun Nabi Isa alaihi salam, jizyah tidak akan diterima. Jadi syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam menasahkan syariah nabi-nabi terdahulu, serta syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam kekal sampai ke hampir hari kiamat. Syariah Nabi syariah yang melengkapi, yang merangkumi. Syariah Nabi syariah yang melengkapi, syariah yang merangkumi. Ini syariah yang sempurna, syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita i'tiqad pula. Ni pergi pada tajuk ni. Dan wajib kita i'tiqad pula bahawasanya Nabi kita beserta Jibril. Ni masyhur kitanya, Nabi dengan Jibril. Dia Nabi dengan Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail. Ada setengah mengatakan Jibril belah kanan, Mikail sebelah kiri. Ada menyatakan Jibril sebelah hadapan, Mikail sebelah belakang. Dia kena ada dua-dua baru seimbang. Kalau hanya ada sebelah, yang mengiringi tidak seimbang, maka mengiringi Nabi ini adalah Jibril dan Mikail naik burak. Berjalan pada satu malam jua. Berjalan pada satu malam. Lailam asra bi'abdihi lailan. Pada satu malam. Pada satu malam ni bukan sepenuh malam, bukan. Ni kalau kita baca dalam kitab-kitab membicarakan berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ni panjang. Dan ada kitab yang memang tajuk memang di dalamnya hanya membicarakan berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab tu hanya membicarakan Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Isra' Mi'raj ni kita wajib kita kena sentiasa cerita. Sebab Isra' dan Mi'raj ini di antara perkara yang mencari adah. Mukjizat, perkara yang mencari adah. Ke Baitul Maqdis sebulan pergi, sebulan balik. Ini pada satu malam. Bukan ke Baitul Maqdis, bahkan sampai ke hadap kursi, sampai ke Sidratul Muntaha, Mi'raj pula. Jadi ini perkara yang mencari adah, yang kita kena cerita. Sebab apa? Takut orang sekarang ni tak apalah, berjalan malam antara daripada Mekah hingga ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Bukan Baitul Muqaddis, Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis. Tak apalah. Kalau sekarang ni bolehlah terima akal sekarang ni, sebab ada jet ke apa ke, yang mana dia punya kelajuan dia tu berganda daripada kelajuan cahaya, apa gitulah. Mana apa ni? Lah gitu je tau. Kan dia kan suara laju sampai ke tempat tu, cahaya laju sampai ke tempat tu. Kalau kita ambil lampu picik kan, kita suluh tu sekejap je cahaya tu sampai di tempat yang kita suluh, walaupun jauh. Jadi sekarang ni ada jet yang mana dia kata lebih laju daripada cahaya. Maknanya daripada Mekah ke Baitul Maqdis ni boleh terimalah sekarang ni. Tapi nak Mi'raj tu pula tu,
Nak naik ke atas, dia kena ada ni, kena ada tong gas tu, sebab naik ke atas dia punya udara tu lah naik ke atas. Kan dia kan turun ke bawah samalah, naik ke atas samalah. Kalau turun ke bawah kan, orang gali lubang dalam tu kan, dia kena pakai tong gas. Turun ke bawah, naik ke atas sama saja. Jadi naik ke atas, pada masa Nabi SAW-nya, naik macam mana tu? Sebab apa? Sebab tak ada tong gas. Tak ada pun tong gasnya. Naik macam mana? Tidak diterima akal. Tidak diterima akal, dia kata. Bukan tidak diterima akal, tidak diterima adah. Akal harus, akal boleh terima. Yang tak boleh terimanya adah tak diterima. Sebab tu dia panggil mukjizat, perkara yang mencari adah. Akal boleh terima, itu perkara harus belaka. Kalau kata Isra' dan Mi'raj tak boleh terima akal, tak tahu. Tak boleh terima pada adah. Sebab apa? Sebab Isra' Mi'raj ni mukjizat, perkara yang mencari adah. Perkara yang mencari adah. Jadi perkara yang mencari adah ni kena ceritalah. Kena cerita. Takut akhirnya orang sekarang hanya kira adah sahaja. Hak ilmu sains itulah, ilmu sains tu adah. Dia hanya bicara adah sahaja. Jadi apabila tidak diceritakan Isra' Mi'raj, akhirnya diengkar berlakunya Isra' dan Mi'raj, itu jatuh kufur. Sebab Isra' dan Mi'raj ini sabit dalam Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama. Engkar, maka jatuh kufur. Engkar jatuh kufur. Ada ni. Jadi kena ceritalah. Kena cerita hak berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kemudian Isra' dan Mi'raj Nabi SAW dengan roh serta dengan jasad. Dengan roh serta dengan jasad. Walaupun ini kira jumhur di kalangan ahli kurun yang terdahulu, ijma' di kalangan ahli kurun yang kedua, dan kurun yang selepas dari kurun yang kedua, ijma'. Tapi ada di kurun yang pertama, ada yang menyatakan bahawa Isra' Mi'raj Nabi bukan dengan jasad, hanya dengan ruh sahaja. Di antaranya pandangan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah menyatakan bahawa Isra' dan Mi'raj hanya dengan ruh sahaja, dalam tidur, bukan dengan jasad. Itu ada di kalangan mereka-mereka kurun yang pertama. Daripada kurun yang kedua dan mereka yang selepas dari kurun yang kedua, ijma' menyatakan bahawa Nabi ini Isra' Mi'raj dalam keadaan jaga sedar. Jaga sedar. Isra' Mi'raj dengan ruh dan jasad. Dalam keadaan Nabi SAW sedar. Tapi memang adalah di kalangan mereka kurun yang pertama menyatakan bahawa Isra' Mi'raj berlaku dalam tidur, bukan dalam jaga. Di antara tadilah pandangan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Berjalan pada satu malam jua daripada Mekah hingga ke Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Terus naik ke langit. Terus naik ke langit. Ini Mi'raj. Terus naik ke langit. Mi'raj ni tangga antara langit tu ada dalam surah Ma'arij tu. Mi'raj naik ke langit. Tapi kenapa Mi'raj daripada Baitul Maqdis? Kenapa tidak Mi'raj daripada Mekah? Kenapa
Isra' terlebih dahulu, berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis, baru Mi'raj daripada Baitul Maqdis. Hikmahnya di antaranya kerana pintu langit membetuli Baitul Maqdis. Pintu langit membetuli Baitul Maqdis. Kemudian di antara hikmahnya laginya, dalam Isra' itu sudah bagai-bagai gambaran yang ditunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mi'raj, itu gambaran ketika Mi'raj berjumpa dengan para malaikat. Ketika Isra' pun sudah banyak gambaran-gambaran, pengajaran-pengajaran yang ditunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni memang dia kena mengaji kitab suku benar. Yang mana kalau duduk pondok memang terkadang dibaca tu. Baca pembicaraan hak berkaitan dengan Isra' Mi'raj ni. Baca kitab. Maknanya memperhalusi apakah perkara yang berlaku ketika Isra' dan apakah perkara yang berlaku ketika Mi'raj. Daripada Baitul Maqdis sampailah kepada hadap kursi. Jadi yang kitab kita ni ringkas je lah. Cuma yang kita nak tekannya, wajib imani, wajib beriman Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Mekah kok, peluang besar lah dianya nak menghimpunkan orang Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ni, kafir Mekah Abu Lahab gak sukaan lah. Ini peluang ni nak menceritakan bahawa Nabi ni begian. Dan memang ketika Nabi cerita peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada yang sudah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan orang Mekah yang telah beriman dengan Nabi, apabila diceritakan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, kembali kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun puak kafir Mekah itu peluang dianya. Pandai ni. Kemudian tandaan-tandaan dia banyaklah. Hak berkaitannya Nabi boleh cerita mereka yang pulang daripada berniaga di Syam contohnya, Nabi boleh cerita. Kemudian sampailah rombongan tu. Dan Nabi boleh cerita keadaan Baitul Maqdis. Orang kafir ni dia nak tanyalah tiang berapa putung tiang. Nak tanya gitu je sebenarnya. Nabi boleh cerita sebab digambarkan oleh Jibril. Tapi masa tu Nabi tak bilang ke tiang. Dia tanya benda remeh-temeh gitu. Tapi Nabi boleh cerita walhal Nabi tidak pernah sampai kepada Baitul Maqdis. Tapi Nabi boleh cerita. Tapi bagi orang yang kufur, dia tetap kufur. Walaupun apa yang Nabi cerita itu, mereka pun terdetik akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati kufur engkar, hati degil, sombong, takabur, engkar, tak mau terima syariat agama Nabi yang salah, mereka tetap tolak. Tapi maknanya walaupun Isra' dan Mi'raj ni perkara mencari adah, tetapi Nabi boleh cerita sebagai tandaan bahawa peristiwa itu berlaku. Sebab perkara itu mencari adah. Hak berkaitan Isra' dan Mi'raj itu pada masa Nabi, sama telah pada masa kita. Kena sentiasa cerita berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' ni dengan dalil ayat Al-Quran jelas lah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Itu jelas dalam Al-Quran tu. Wajib imani, wajib beriman dengan Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terus naik ke langit dalam lapisan langit yang 7. Dalam lapisan langit yang 7 hingga kepada Sidratul Muntaha, kepada kursi, kepada arash.
Sidratul Muntaha, atas langit yang ketujuh, kepada kursi dan kepada arash. Sidratul Muntaha, kursi arah, atas dan langit yang ketujuh. Di Sidratul Muntaha lah berpisahnya Nabi SAW dengan Jibril alaihissalam. Berpisahnya Nabi SAW dengan Jibril adalah di Sidratul Muntaha. Sampai ke kursi, sampai ke mustawa, sampai ke arash. Saya tak sebut mustawa. Mustawa adalah tempat qalam menulis di Lauh Mahfuz. Tidak cerita sini. Sidratul Muntaha kepada kursi, kepada arash, atas daripada langit yang ketujuh. Kemudian lapisan-lapisan langit. Langit yang pertama berjumpa dengan ruh para anbiya. Pada ni. Itu kena balik kepada kitab lah. Kena balik kepada kitab. Nabi mana yang berada di langit yang pertama, dia akan bicara satu-satu dalam kitab berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan melihat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah Subhanahu wa taala dengan tiada kaifiyah, dan bertitah akan dia oleh Allah. Dan bertitah ni mana? Bercakap akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan difardukan sembahyang yang 5 ke atasnya dan ummahnya pada malam itu juga. Dan melihat ia Nabi SAW akan Allah dengan tidak kaifiyah, melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun yang wajib kita imani. Yang mana Nabi lah satu-satunya yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dunia. Melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berlaku kepada Nabi-Nabi yang lain. Bahkan Jibril alaihissalam tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi jualah yang melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Mi'raj. Di dalam hari akhirah, orang yang beriman akan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya di dalam syurga, bahkan di pada mahsyar pun orang yang beriman sudah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata dalam syurga, di pada mahsyar orang yang beriman dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam syurga juga barulah malaikat dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam syurga barulah malaikat dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyatakan, tapi pandangan yang kuatnya sekalian malaikat akan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pandangan menyatakan bahawa malaikat Jibril alaihissalam lah satu-satunya malaikat yang akan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirah. Ada setengah pandang mengatakan bahawa malaikat sampai kesudah sama sekali tidak akan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pandangan yang kuatnya, sekalian malaikat akan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Yang dapat melihat zat Allah termasuklah di kalangan jin yang beriman pun akan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di mauqif di mahsyar pun dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala di mauqif. Cuma kalaulah ini orang beriman, ada pun puak-puak jin
menyatakan bahawa jin pun dapat juga melihat zat Allah di padang mahsyar. Bukan hanya dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melihat zat Allah ni, melihat dengan tidak kaifiah, dengan tidak ada kaifiah, tak ada kaifiah dan tidak ada sakat. Sebab ini semua perkara yang mencari adah belaka ni. Melihat zat Allah dengan tiada kaifiah, min ghairi kaifin walan hisarin. Melihat Allah dengan tidak ada kaifiah dan tidak ada sakat. Sebab kita hak adahnya dapat melihat ni kalau ada sakat dia. Ada sakat, ada apa? Ada dekat contohnya. Kemudian nak melihat ni pula kena berjihad, ada sebelah hadapan. Ini hak adah kita begitulah. Pandai ni. Dia kena ada sakat. Ada sakat. Kita contohnya nak melihat satu-satu perkara. Dia kena ada sakat, ada jarak dia. Jarak tu jauh sangat, tak nampak dah. Mana ada sakat dia, ada jarak dia. Dan ada jihah dia. Mana duduk sebelah hadapan. Tapi melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kaifiah, tidak ada sakat dan tidak ada jihad. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri pun berkhilaf dah. Melihat ni sama ada melihat dengan hadak. Nabi melihat dengan hadak ni dengan butir mata hitam tu lah hadak. Ada setengah mengatakan Nabi melihat bukan dengan hadak, tapi Nabi melihat dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandai ni. Jadi melihat tu sendiri. Sebab itulah pegangannya melihat dengan tiada kaifiah. Sebab melihat tu macam mana? Sebab tu Nabi tak cerita. Sebab tidak ada satu perkataan yang boleh menceritakan macam mana Nabi melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kaifiah. Macam mana melihat zat Allah tanpa kaifiah. Sama juga dengan orang-orang yang beriman dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala syurga. Begitulah juganya di hari akhirat tanpa kaifiah. Tapi macam mana melihat tanpa kaifiah? Tu jangan. Sebab kita melihat ni kena ada kaifiah, kena ada jarak, kena ada jihad. Hak tu melihat sesama kita yang Allah perlakukan kepada kita seumpama tu. Ada ni. Tapi di hari akhirat dapat melihat Allah pun itu adalah af'alullah, perbuatan Allah. Melihat macam mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita atas dunia nak melihat, kena ada jarak, kena ada jihad. Allah perlakukan adah kepada kita atas dunia seumpama tu. Sebab kita atas dunia sekarang, kita dapat melihat apa ke sekarang ni pun tetap af'alullah. Cuma Allah perlaku kita dapat melihat ni sekarang adahnya mesti dekat. Adahnya mesti berada di hadapan. Di belakang kita tak dapat melihat. Ada ni. Di belakang kita tak dapat melihat. Hak Tuhan perlaku adah sekarang. Sebab apa? Sebab melihat dengan biji mata. Biji mata tu adah sahaja. Yang kita dapat melihat sekarang af'alullah, bukan biji mata. Kalau tak nak jadikan seseorang dapat melihat sekeliling tanpa buka mata, itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita melihat Allah dengan biji mata. Kita melihat sekarang ni dengan biji mata. Bila kita melihat dengan biji mata, mestilah berada di hadapan. Sebab mata kita berada di hadapan. Itu adah yang Tuhan perlakukan. Tapi yang sebenarnya kita melihat itu bukan dengan biji mata. Allah yang buat. Jadi Allah kuasa menjadikan kita dapat melihat sekeliling. Boleh? Allah kuasa. Tapi adah Allah perlaku. Zahirnya melihat dengan biji mata. Buka mata nampak.
tutup mata gelap, itu adah yang tuan perlakukan. Nampak terang gelap, af'alullah. Jadi di dalam syurga Allah memperlihatkan zat Allah. Serah kepada Allah lah dapat melihat tu macam mana. Sebab apa yang berlaku di dunia ni perbuatan Allah, apa yang berlaku di akhirah perbuatan Allah. Atas dunia Nabi dapat melihat Allah. Di hari akhirah sekarang beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua af'alullah, perbuatan Allah. Macam mana Allah perbuat? Nabi melihat Allah tanpa kaifiah. Macam mana Allah perbuat? Orang beriman melihat Allah dalam syurga tanpa kaifiah. Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takat tu je. Sebab balik pada hakiki, melihat adalah af'alullah, bukan perbuatan biji mata. Cuma Allah Ta'ala perlakukan adah saja atas dunia. Melihat dengan biji mata. Biji mata kok belah hadapan lah mata kita. Jadi benda yang kita dapat lihat ada jihah dan ada jarak. Ada jihah, duduk depan, duduk belakang tak nampak. Ada jarak, jauh sangat tak nampak. Hak Allah perlakukan adah seumpama tu. Allah perlakukan adah, kita melihat akan makhluk Allah. Allah menjadikan kita melihat zat Allahnya macam mana. Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita imani Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat zat Allah pada malam Mi'raj. Kita imani orang-orang beriman akan dapat melihat zat Allah di dalam hari akhirah. Dia gitu. Dia berkaitan dengan melihat zat Allah pada malam Mi'raj, berkaitan dengan melihat Allah di hari akhirah ni, keluar dua jalanan yang terpesong. Kita ahli sunnah melihat Allah tanpa kaifiah, maka ada golongan yang menafikan melihat Allah di hari akhirah. Tanpa kaifiah tidak akan boleh melihat. Dia menafikan melihat. Ada golongan pula dah melihat, maka Allah pasti ada kaifiah, Allah pasti ada jihah, ada arah. Dia kat tu pula. Sekarang kita ahli sunnah jemaah berpegang orang beriman dapat melihat zat Allah di dalam hari akhirah tanpa kaifiah. Satu golongan dah tanpa kaifiah tak dapat melihat Allah lah. Ni Mu'tazilah yang menafikan melihat Allah. Ada satu golongan pula apabila dapat melihat Allah dan Nabi melihat Allah ketika Mi'raj, jadi Allah ni ada jihah, ada arah. Dia ke situ pula. Mana ada kaifiah dalam melihat Allah. Seumpama adalah. Jadi Allah bertempat, Allah berjihah. Buktinya Nabi melihat Allah pada malam Mi'raj, buktinya orang beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di syurga. Itu bukti dia. Maka Allah ada jihad, Allah bertempat. Sebab tu Nabi dapat melihat Allah, orang beriman dapat melihat Allah di hari akhirah. Lagi kat tu pula. Kita ahli sunnah beriman dapat melihat Allah dalam syurga. Nabi melihat Allah pada malam Mi'raj tanpa kaifiah. Satu golongan tanpa kaifiah, maka tidak berlaku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu golongan melihat Allah mesti ada kaifiah. Mesti Allah ada jihad, mesti Allah bertempat. Ni. Dia keluar gitu jadinya. Dia ada kanan kiri tu ada. Dia ada kanan, dia ada kiri gitu kan. Macam kita bicara ikhtiar usaha tu lah. Kita ahli sunnah berpegang ada ikhtiar usaha tapi tak bagi bekah. Qadariyah ada ikhtiar usaha straight lah bagi bekah. Tak bagi bekah, waktu Tuhan belaka. Dah tak bagi bekah, tak ada kita. Jabariyah. Ada ni. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ahli sunnah tanpa kaifiah. Golongan terpesong melihat Allah mesti ada kaifiah. Allah berjihad, Allah bertempat. Satu golongan tak. Allah tidak berjihad, Allah tidak bertempat tanpa kaifiah, maka orang beriman sama sekali tidak akan dapat melihat Allah pada hari akhirah. Di mana ni? Dia haluan kanan, haluan kiri gitulah. Kita ahli sunnah berpegang
dapat melihat Allah di hari akhirat tanpa kaifiah. Satu golongan bila dah melihat gak, mesti ada kaifiah, mesti Allah berjihad, mesti Allah bertempat. Dah, Allah tidak berjihad, Allah tidak bertempat. Satu golongan tak dapatlah melihat Allah. Gitu. Sama tadi. Kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi tak wi bekah. Oh, kalau ada pilihan dan perbuatan, strict lah wi bekah. Atu qadariyah. Dah. Tak wi bekah. Tetap hak Allah Taala belaka. Dah Allah Taala belaka, tak ada pilihan dan perbuatan lah. Tunggu daripada Jabariyah. Dia dua tu, kanan kiri belaka tu. Ada ni. Nak letak molek tengah tu lah. Kena tahqiq, kena kemah dalam bab pegangan ni. Berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi tak wi bekah. Ada pilihan dan perbuatan wi bekah lah. Tu qadariyah. Hak Tuhan belaka, hamba tak wi bekah. Kalau hak Tuhan belaka, tak ada lah pilihan dan perbuatan. Tunggu daripada Jabariyah. Melihat zat Allah tanpa kaifiah. Melihat zat Allah, pasti Allah berjihad, pasti Allah bertempat. Allah tidak berjihad, tidak bertempat. Tak dapat melihat Allah lah. Jadi dua-dua belah. Kita tak ni. Hak ni cerita hak Nabi melihat Allah dengan tiada kaifiah. Hak saya tambah tadinya, orang beriman melihat Allah di hari akhirat tanpa kaifiah. Sama je. Tanpa kaifiah sama. Ni timbul golongan yang terpesong ni apabila Nabi Mi'raj, kemudian Nabi melihat Allah, kemudian Nabi dan bertitah akan dia oleh Allah, bercakap akan Nabi oleh Allah, maka pastilah Allah tu duduk di atas arasy, duduk langit lah Allah Ta'ala ni. Di situ pula. Sekarang ni kita hanya imani Nabi melihat Allah di hadap kursi atas daripada arasy, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu berada di arasy. Orang yang beriman berada di mahsyar dapat melihat Allah. Orang beriman berada di mahsyar. Orang yang beriman dalam syurga dapat melihat Allah. Orang beriman berada dalam syurga. Ada ni. Nabi melihat Allah di arasy atas hadap kursi itu, nampak melihat Allah. Orang yang beriman berada di mauqif di mahsyar, tempat berhimpun sebelum ke syurga dan neraka. Orang beriman yang berada di mahsyar dapat melihat zat Allah. Orang yang beriman dalam syurga pula kemudian dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang beriman berada di dalam syurga. Patut Allah ada di arah ke, Allah ada di mahsyar ke, Allah ada di syurga, tak kait dengan Allah Ta'ala. Yang melihat ni, Nabi melihat Allah atas di arasy. Orang beriman melihat Allah ketika orang beriman berada di mahsyar. Masuk syurga pula orang beriman dapat melihat zat Allah di dalam syurga. Mahsyar lain, syurga lain. Sebab tiang sirat yang memisahkan antara mahsyar dengan syurga, naik tu 1000 tahun perjalanan, tengah tu 1000 tahun perjalanan, turun tu 1000 tahun perjalanan. Tapi ketika di mahsyar orang beriman melihat Allah. Ketika berada dalam syurga orang beriman melihat Allah. Tapi bukan Allah tu berada di mahsyar, bukan Allah tu berada di syurga. Nabi melihat Allah di atas arasy, bukan Allah berada di atas arasy. Nabi ketika berada di arasy melihat Allah. Samalah. Orang beriman ketika berada di mahsyar melihat Allah. Allah di mahsyar? Tidak. Orang beriman yang melihat Allah tidak di mahsyar. Orang yang beriman berada dalam syurga melihat Allah. Allah dalam syurga? Tidak. Tapi orang beriman melihat Allah tu, orang beriman berada dalam syurga. Sekatu je. Tapi bila peristiwa Isra' Mi'raj ni kita nak ambil bagai-bagai pengajaran.
Golongan turun pesong dia sebaliknya. Kerana mi'raj lah ke arah, maka Allah duduk atas arasy. Oh, siap. Ada ni. Ni sekarang ni kena cermat lah. Dia ambil ayat-ayat mutasyabihah. Nak kuatnya dengan mi'raj Nabi ni lah. Nak kuat. Nak kuat lagi dia ambil pula hadis Muslim tu. Hadis nuzul. Hadis Muslim, hadis nuzul tu. Yang zilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Dia ambil hadis nuzul, hadis riwayat Imam Muslim. Menjadi dalil dia kata Allah duduk atas arah. Sebab apa? Sebab Allah kalau tak duduk atas arah, macam mana Allah nak turun? Nak turun ke langit yang pertama, mesti Allah duduk di atas. Jadi dia pakai Zohi nuzul. Yang zilu rabbuna, turun. Kalau fi'il lazim lah. Kalau baca dengan yung zilu rabbuna, itu fi'il mudhari' bina if'al. Anzala yunzilu, menurun oleh Allah Ta'ala. Akan malaikat akan perintah ke? Tak mutasyabih dah hadis tu. Kalau hadis tu baca dengan fi'il lazim, yang zilu, turun oleh Tuhan kami. Turun oleh nazala yang zilu, turun oleh Tuhan kami. Itu barulah hadis mutasyabih dia panggil. Yunzilu rabbuna, menurun oleh Tuhan kami. Bukan mutasyabih dah. Allah menurun, bukan Allah turun. Allah menurun. Allah menurun dengan bahawa Allah memerintahkan malaikat ke turun kepada langit yang pertama. Itu tak mutasyabih lah. Tapi kalau baca yang zilu rabbuna, turun pun, dia kena kejap lah. Jangan turun ni dengan turun hak zahir tu. Turun hak zahirnya berpindah daripada atas ke bawah. Itu turun hak zahir. Ya Allah, laisa kamitslihi syai'. Tak serupa seumpama tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Turun berpindah atas bawah tu, itu makhluk. Batu hadis nuzul, turun-turunlah, serah kepada Allah. Adakah turun tu berpindah daripada atas ke bawah? Tu mustahil sama sekali. Macam datang itulah, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa tu. Datang oleh Tuhan engkau dan para malaikat. Hal keadaan para malaikat ni saffan saffa, berbari-bari. Malaikat berbari-bari. Malaikat datang dalam keadaan berbari-bari. Tapi Allah datang macam mana pula? Allah datang. Dia maji ni datang berpindah daripada jauh pada dekat. Datang. Apa datang? Bergerak, berpindah daripada jauh kepada dekat. Itu datang. Itu datang makhluk. Datang Allah, maji, serah makna kepada Allah. Jalan salaf. Turun serah makna kepada Allah. Bukan turun ni berpindah daripada atas ke bawah. Berpindah dari atas bawah, itu turun makhluk. Ni siap tunjuk ni. Allah turun daripada arah, turun ke langit yang pertama, langit dunia. Masa Allah turun tu, arah kosong, tak ada Allah, dia kata. Boleh tunjuk ni turun macam turun tangga. Dia menyabitkan Allah duduk satu dah. Allah diam atas arah. Diam tu sifat makhluk. Lepas tu Allah berpindah, bergerak kepada langit yang pertama. Allah Ta'ala diam atas arah. Allah Ta'ala bergerak, berpindah pada langit yang pertama. Tu makhluk belaka gitu tu. Ni. Walaha nak pilih jalanan salah, jalanan yang cukup mudah. Istiwa, sudah. Serah, tak payah fikir. Jangan duk babak. Serah makna kepada Allah, memada dengan menyuci ke Allah serupa dengan makhluk. Itu je. Mentazihkan, menyuci ke Allah daripada menyerupai makhluk. Hadis sebut turun, berhenti sakat turun. Tak sudah babak lah. Ni turun ni sebab tu Allah duduk di atas arah, sebab Allah nak turun. Masalahnya 1/3 malam tu sepanjang masa, sebab bumi kita ni bulat. Ni saat sekarang ni ada tempat yang 1/3 malam saat sekarang ni. Jadi 1/3 malam ni 24 jam.
Jadi kalau turun naik macam turun naik makhluk kau tak naik dah 1/3 malam habis satu tempat lain pula 1/3 malam. Kalau turun dengan makna turun berpindah atas ke bawah. Tapi letak turun seumpama itulah sebab nak menyabitkan, nak menyatakan Allah duduk atas arah. Jadi Allah duduk atas arah satu dah kesesatan. Turun pula berpindah bergerak atas ke bawah. Dia banyak kesesatan. Berlapis-lapis jadinya. Jadi Allah Ta'ala sama dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah serah makna bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah tidak pegang hak zahir ayat. Beriman dengan ayat, itu tetap dah. Tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Satu huruf pun tidak diimani, kafir dah. Qaf. Qaf apa tak ada Itu satu huruf je. Makna dia pula Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang mengetahui. Maka tidak diimani walaupun satu huruf. Jadi kafir ni walaizabillah. Beriman tu tetap dengan ayat Al-Quranul Karim. Tapi salah ulama terdahulunya langsung mereka tidak membahaskan. Tapi apabila kemudian pemerintah Abbasiyah tu pula jadi yang masuk Islam bukan lagi orang Arab. Orang Arab ketiga yang pertama mudah aja serah makna. Orang ajam ni pula nak letak makna apa? Ni mulalah. Orang Arab ni dengan zauk Arab dia istiwa. Betul setakat tu. Bahasa dia gitu. Nuzul betul setakat tu. Yadullah betul setakat tu. Bal yadahu betul setakat tu. Aidina betul setakat tu. Aini mata aku satu. Ayunina banyak mata pula. Jadi dia bahasa Arab. Orang Arab dengan zauk Arab serah makna kepada Allah. Agi kepada kita orang ajam nak terjemah dah lah. Istiwa nak terjemah apa? Maka ulama khalaf pun letak makna yang selayaknya. Gitu je lah. Tapi di awal Islam orang Arab di zauk Arab diimani ayat Al-Quran diserah makna kepada Allah. Berakidah solid, tak ada timbul nak soal banyak. Di awal Islam. Ni pada masa kurun yang keempat kelima ni orang Islam bukan lagi orang Arab. Perlu datangkan terjemahan. Didatangkan terjemahan yang selayaknya. Ada ni. Adapun zahir tidak dikedaki. Sebab kalau pakai zahir, contoh saya sebut tadi tu, yadullah satu tangan, bal yadahu mabsutatani, bahkan dua tangan, dua pula tangan. Mimma amilat aidina, banyak pula tangan. Aini satu mata, ayunina mata-mata kami. Aini dalam Quran sekali, ayun mata-mata kami 4 kali dalam Quran. Jadi kalau pakai zahir tu satu mata, banyak mata, satu tangan, dua tangan, banyak tangan, bilangan tu pun sudah berlawanan. Kalau pakai zahir ayat Al-Quran mustahil berlawanan. Lepas tu satu tangan, dua tangan, kalau pakai zahir berlawanan lah. Lepas tu zahir tidak dikendaki. Apa kehendak Allah dengan yadullah? Yadahu dua tangan, aidina tangan-tangan, serah makna kepada Allah. Hak zahir tidak dikendaki. Hak zahir jadi berbilang, satu, dua, banyak. Kalau ke zahir bercanggah. Ayat Quran mustahil bercanggah. Itu serah makna kepada Allah. Jangan salah. Jangan khalaf. Yadullah kekuasaan Allah. Bal yadahu kudrah iradah Allah. Aidina jamak ma fauqal wahid qudrah iradah Allah. Itu je. Itu jangan khalaf. Letak mana yang selayaknya kepada orang kemudian yang bukan lagi orang Arab dan timbul bagai-bagai fitnah dalam bab pegangan. Ada gitu. Itu kena halusi molek lah, kena kemah molek, tambahan dengan fitnah pada masa sekarang. Dengan fitnah pada masa sekarang. Bagai-bagai fahaman aliran yang terpesong daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Nak jelasnya dalam bab istiwa atas arah ni
Buka surah Al-Hadid ayat keempat. Itu lebih jelas. Sebab di awal ayat summastawa 'alal arsy, di hujung ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Di awal ayat Allah istiwa atas arsy. Kalau pakai zahir juga, ayat Quran jadi tanaqud, jadi berlawanan, mustahil berlawanan. Ayat Quran tidak berlawanan. Ayat Quran tidak berlawanan. Lepas tu istiwa atas arah. Kemudian Allah bersama kamu di mana kamu berada. Bumi pula kalau ke zahir. Zahir tidak dikendaki. Apa makna istiwa atas arah? Apa makna wa huwa ma'akum ma'iyah? Ma'a ni zarah makan. Apa makna ma'a serta ni? Serah makna kepada Allah. Selamat, habis cerita. Setakat tu sahaja. Kalau nak datangkan makna yang selayaknya, istiwa atas arah, Allah menguasai arasy. Allah bersama dengan mana Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Itu jalanan khalaf. Badan Quran ni banyak. Ma'a ni banyak. Innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'ana, wa innallaha ma'al muhsinin, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Banyaklah Quran sebut Allah bersama. Allah bersama dalam Quran banyak. Inna ma'iya rabbi, kata Nabi Musa, sesungguhnya bersama aku oleh Tuhan aku. Allah bersama dengan Nabi Musa. Betul? Kalau pakai zahir bersama kau, bukan duduk di arah lah, bukan duduk di langit, duduk bumi ya. Maka jalanan salah, serah makna kepada Allah. Jangan khalaf, bersama dengan mana Allah mengetahui, Allah menyaksikan, Allah menolong. Di situ. Jadi surah Al-Hadid ayat keempat tu, kalau serah makna kepada Allah. Ada yang istiwa, serah makna kepada Allah. Mana beriman sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, Allah istiwa atas arah. Wa huwa ma'akum, Allah menyaksi, Allah mengetahui. Didatangkan makna yang selayaknya. Itu terpulang lah. Tapi kalau pakai zahir, bercanggah lah. Tapi golongan terpesong ada dua. Ada satu golongan terpesong, Allah duduk atas arasy. Ada golongan terpesong yang kedua, Allah bersama-sama dengan kita di bumi. Ada dua golongan terpesong. Ada satunya Allah duduk atas arasy. Ada satunya Allah bersama kita. Allah di mana-mana. Allah di mana-mana pula. Satunya Allah duduk atas arasy, satu golongan terpesong. Satunya Allah ada di mana-mana, dalam jambang je tak ada. Orang ceramah ni, orang ceramah mu'allaf. Bukan orang ceramah mu'allaf, orang ceramah tu bukan mu'allaf. Dia ceramah pada mu'allaf. Gitu. Orang ceramah ni orang Islam asal lah. Orang ceramah ni dia ceramah pada mu'allaf. Dia kata Allah berada di mana-mana, dalam jambang je tak ada. Kata dia ajar dah, wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Jadi kamu berada di mana-mana, Allah pun berada di mana-mana. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana-mana kamu berpaling, di sanalah wajah Allah. Paling ke mana-mana pun Allah Ta'ala. Jadi mana Allah ni lah, ada belaka di mana-mana. Walillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah timur dan barat. Allah Ta'ala belaka. Fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Berpaling ke mana pun di sanalah Allah Ta'ala. Paling ke timur, Allah duduk belah timur. Paling ke barat, Allah duduk belah barat. Jadi Allah berada di mana-mana. Ni golongan terpesong. Gimana? Hak ada di arah satu golongan, hak duduk di mana-mana satu golongan. Sebab tu kita orang tua nak nasihat anak, awak dak cakap ya orang duduk jauh daripada mak ayah tu jangan buat perangai. Allah berada di mana-mana, ya dak cakap gitu. Awak dak cakap gitu. Salah cakap gitu. Tapi maksud orang tua ni bukan Allah bertempat. Maksudnya Allah mengetahui. Walaupun mak ayah tak tahu, mak ayah tak tengok sebab duduk jauh dah sekarang. Tapi Allah di mana-mana dengan Allah mengetahui. Jangan sebut Allah di mana-mana, sebut Allah mengetahui. Ni ada orang tua dia cakap gitu.
Ni nak pergi jauh kan. Dia kata walaupun mak ayah tak tengok, tapi Allah berada di mana-mana. Kalau kau cakap gitu, kita kena tegur. Kita kena tegur percakapan seumpama tu. Tak cakap gitu. Ada. Tak cakap gitu. Kalau kita baca Al-Quran, itu kalamullah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan ya Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Itu ayat Al-Quran. Kita baca ayat Quran. Kita nak cakap gitu tak boleh. Ada ni. Dia akan bawa waham kepada Allah ni bertempat. Dan Quran serah makna kepada Allah jalan salah. Datang makna selayaknya jalan khalaf. Allah bersama, Allah mengetahui. Sekat tu sudahlah. Kita yang duk cakap waham keliru kan. Maksud orang tua ni Allah mengetahui, itu maksud dia. Bukan Allah bertempat sebenarnya, tapi dak cakap gitu. Jadi ada kalau terpesong Allah duduk di arah, ada kalau terpesong Allah duduk di mana-mana, tak betul belaka tu. Jadi surah Al-Hadid itu awal ayat istiwa atas arah, tertinggi atas arah. Di hujung ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Nak pakai jalan salah? Pakai jalan salah. Serah makna kepada Allah. Istiwa, serah makna. Bersama, serah makna. Nak datangkan makna selayaknya? Datangkan makna selayaknya. Itu jalan khalaf. Dua jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jalan yang rajih, yang kuat dalil, jalan salah pula. Itu jalan yang lebih selamat. Perjalanan yang lebih sesuai untuk masyarakat kita ni, jalan khalaf. Datangkan makna yang selayaknya. Cerita bab Isra' dan Mi'raj. Cerita bab Isra' dan Mi'raj, ceramah-ceramah. Itulah dalil Allah duduk atas arah. Sebab itulah Nabi Mi'raj kepada arah. Kalau Allah tak duduk di arah, jumpa dengan Allah di bumi dah pun dah. Jadi Allah duduk bumi pula. Macam mana Nabi Musa AS bercakap dengan Allah di Tur Sina. Allah berada di Tur Sina. Badak ni. Dan kalulah Allah tidak bertempat di Arash, maka Nabi berjumpa di bumi tak apa dah. Jadi Allah bertempat di bumi pula. Lepas tu di arah, Nabi berada di arash melihat zat Allah. Orang beriman berada di mahsyar melihat zat Allah. Orang beriman berada dalam syurga melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Arash, mahsyar, syurga adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat bagi Allah. Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ni Rabb, Tuan bagi sekalian alam. Arash Allah Tuan, mahsyar Allah Tuan, syurga Allah Tuan. Jadi arah, mahsyar, syurga marbub kepada Allah, yang direntahui, yang dimiliki oleh Allah, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Ta'ala Rabb, Tuan bagi arah yang agung. Arah tu makhluk Allah, marbub pada Allah, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan terpesong ni dia mendakwa mereka salah. Walau salah lah yang paling mudah sekali, tak bahar-bahar. Serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ceramah bab Mi'raj, tiba-tiba Allah bertempat atas arash. Apa? Sebab Nabi melihat Allah dan bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bercerita akan Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan difardukan sembahyang 5 ke atasnya, ke atas Nabi SAW dan ummah Nabi SAW pada malam itu juga. Pada malam Mi'raj difardukan sembahyang 5 waktu, yang asalnya 50 waktu. Kurang 5 9 kali turun naik. Sampai ke 5, Nabi Musa AS masih lagi beritahu ke Nabi supaya minta dengan Allah supaya dikurangkan. 5 tu minta kurang lagi. Nabi SAW turun daripada berjumpa dengan Allah ni, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, jumpa Nabi Ibrahim AS, Khalilullah. Nabi Ibrahim tak kata apa. Khalilullah, kekasih Allah. 50 lah. 50 sungguh macam mana kita tak makan nasi 50. Bagilah 50 24 jam. 50 dalam masa 24 jam. Jadi sejam 2 kali semayang. Tolak tak tolak tidur 8 jam. Jadi semayangnya berapa jam? 16 jam. 16 jam.
50 waktu bagi 16. 50 waktu bagi 16 jam. Sejam 4 waktu waktu semayang lah berkali tu. Memang tak sempat nak masuk tapi Nabi Ibrahim AS Khalilullah tak kata apa pun. Okey. Jumpa Nabi Musa AS kalimullah. Barulah Nabi Musa peringat. Naik minta kurang 5, naik minta kurang 5, naik minta kurang 5. Last kali 5. Nabi Musa suruh naik minta lagi. Nabi malu dah nak naik minta. Sebab apa? Sebab memang Tuhan tetap dah 5. Maka hati Nabi jadi tak terbuka nak naik minta lagi. Itu semua sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak seduk reka lah. Ni ada orang reka. Allah naik dah 9 kali. Naik je sekali lagi. Ada orang reka gitu. Sebab apa? Jadi 1 orang kali tau. 5. Naik sekali lagi tinggal 1. Ke kosong. Ada orang lalu kosong. Ada orang. Allah dah naik dah 9 kali. Sekali je lagi naik. Nabi Musa minta dah naik kan. Naik je sekali lagi. Tuan tu dah gitu. Pada masa Mi'raj tu, Allah Ta'ala perlihatkan malaikat langit sembahyang, berdiri, rokok, duduk, sujud. Maka timbul di hati Nabi berkenang dengan ibadat sembahyang tu. Itu semua Allah Ta'ala atur dah gitu. Berkenang tu lah Allah Ta'ala pun fardukan ke atas Nabi dan umat. Sebab apalah Nabi pergi kenang. Itu aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperlihatkan malaikat tujuh langit bersembahyang kepada Allah, tapi dengan berdiri saja, rokok saja. Tapi timbul cita di hati Nabi kenang. Lepas tu difardukan ke atas Nabi. Ada ni. Kemudian daripada 50 jadi tinggal 5. Sebab 5 tu yang difardukan ke atas Nabi dan umat. Walaupun tinggal 5, tapi pahalanya tetap 50. Dikurangkan bilangan semayang, tetapi pahala semayang 50 tidak dikurangkan. Pahala 50 tidak dikurangkan. Bilangan semayang saja dikurangkan. Tapi kenapa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tak beri ni tu kepada 5? Hikmah dia banyak lah. Yang pertama, Nabi boleh berulang kali berjumpa dengan Allah, memohon kepada Allah. Jadi acak kali lah. Kata dia jadi sekali je. Jadi berapa kali? 9 kali. Kemudian nak cerita pula, maknanya istimewanya Nabi SAW. Istimewa. Minta Allah beri, minta Allah beri. Tu istimewa Nabi. Kalau tu wi 5, Nabi tak minta dah, tak ada lah istimewa Nabi. Nampak istimewa Nabi SAW ni? Minta boleh, minta boleh. Pandai ni. Itu hikmah dia lah. Kenapa Allah Ta'ala tidak terus beri pada ke Nabi dan ummah 5 waktu sembahyang. Anak-anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah tu pula isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.